Sebab kalau ada masalah untuk guna 20 minit, cikgu akan gunakan kaedah lain lah supaya semua orang boleh join kita punya kelas. Okay, kalau ada apa-apa kamu boleh tulis dekat chat dan boleh cikgu cakap Okay, so untuk hari ni cikgu harap kamu dah sedia dengan buku teks. Yang tak dapat buku teks tu cikgu dah share dekat grup Telegram kita buku teks yang ada satu bab dengan yang banyak-banyak bab tu. So boleh refer kat situ lah. Yes, Balkis. Anything? You raise your hand, Balkis. Ada apa-apa? Balkis kan tak dapat buku teks. Okay, so kalau tak ada apa-apa masalah, kita mulakan sekarang. So semua kita boleh buka buku teks kamu. Okay, so hari ni kita belajar bab 1. Apa-apa soalan kamu boleh terus tanya cikgu, since cikgu dah share screen cikgu dan kamu, so kamu boleh tengok cikgu guna buku teks sahaja. Sebab buku teks kita dah lengkap dan senanglah untuk kamu ikuti pelajaran kamu gunakan buku teks, dan cikgu ada record untuk kita punya hari ni. So kalau ada apa-apa nanti kamu boleh tengok semula lah kita punya rakaman untuk tengokkan apa yang kita dah belajar hari ni lah. Okay, so untuk fizik, sebelum kamu belajar sains saja, so di tingkatan 4 kamu ambil fizik, kimia dan bio, 3 subjek dalam aliran STEM lah ataupun aliran sains. Okay, so salah satunya adalah fizik, so cikgu akan ajar kamu fizik. So fizik ni dia taklah susah, cuma kamu kena set dalam minda kamu 2 benda saja. Pasal fizik ni dia adalah melibatkan pengiraan. So kamu kena fase dalam aspek pengiraan dari segi penggunaan kalkulator, dari segi penggunaan unit, penukaran unit, itu basic untuk fizik. Okay, dan satu lagi kamu mesti faham konsep. Okay, sebab soalan fizik dia tak susah pun sebenarnya. Dia just kamu ada soalan, keluarkan maklumat, gunakan rumus yang betul, and then kamu akan dapat jawapan yang betul lah untuk pengiraan soalan fizik. Okay. Okay, so kita terus bab 1. Okay, kita terus 1.1 kuantiti fizik. Okay, kuantiti, cikgu rasa tak perlu kot nak terangkan kuantiti tu apa. So kita ada dua kan, kuantiti dan kuantiti. So kuantiti ni bila kita cakap tentang kuantiti maksudnya melibatkan nombor dan melibatkan pengukuran. So kamu nak dapatkan kuantiti, kamu mesti ukur lah sama ada ketinggian. So kamu ukur benda tu. Okay, lepas tu kejutan. So kalau kat sini kita tengok ada harimau ni, kelajuan. So semua itu adalah kuantiti lah. Okay, pengukuran merupakan kaedah untuk menentukan nilai kuantiti fizik. Kuantiti fizik terdiri daripada kuantiti asas dan kuantiti terbitan. So yang kita highlight kat sini adalah kuantiti fizik terdiri daripada kuantiti asas dan kuantiti terbitan. Kuantiti fizik ni sama je dengan kuantiti-kuantiti lain yang kamu dah belajar. Cuma dia bagi tahu nama lain kuantiti yang kamu dah belajar sebelum ni kita namakan sebagai kuantiti fizik lah. Okay, kenapa kita perlu ukur? Supaya kita dapat membuat keputusan yang tepat. Supaya bila kita ukur tu, contohnya kamu nak balut buku kamu. So kamu kena tahulah exact berapa panjang tu supaya kamu boleh gunakan pembalut yang betul lah supaya tak ada lebih atau tak ada kurang dan sebagainya. Okay. Okay. So sebenarnya kamu dah belajar kuantiti asas fizik ni semasa di tingkatan 1. Okay, kamu tak ingat. So kita rewind sekejap, kita timbas kembali yang kita dah belajar masa di tingkatan 1. So Rajah 1.2 ni adalah kuantiti fizik yang kamu dah belajar lah sebenarnya. Mungkin ada yang setengah kamu dah pernah guna, contohnya suhu, jisim, isi padu, kuantiti jirim, apa lagi, daya, arus elektrik. Okay, masa ni selalu kita guna panjang. Okay, so semua ini adalah kuantiti fizik. Okay, masa, panjang, arus elektrik, suhu termodinamik, jisim,
keamatan berluminositi dan kuantiti Curie merupakan kuantiti asas. Okey, so ini adalah kuantiti asas. Okey, so termodinamik ni suhu biasalah, cuma dia cakap lebih menarik lagi termodinamik. Lepas tu cisin iaitu kuantiti Curie dalam satu-satu barang. Lepas tu keamatan berluminositi ni adalah keamatan cahaya lah. So cahaya lampu tu berapa keamatan kecerahan dia. Okay. Dan kuantiti yang selebihnya dalam bahagian 1.2 merupakan kuantiti terbitan. So seperti yang cikgu dah cakap tadi, ada dua jenis kuantiti asas dan kuantiti terbitan. Kuantiti asas ni maksudnya kuantiti yang paling asas, maksudnya kamu tak boleh nak adakan benda tu, tak boleh nak gabungkan, dia hanya satu saja. Manakala kuantiti terbitan adalah gabungan dua ataupun lebih kuantiti asas. Okay, kuantiti asas, kuantiti yang single, dia seorang je, satu je single. Kalau kuantiti terbitan adalah kuantiti gabungan dua atau lebih kuantiti asas. Okay. Okay, so kat sini kita tengok rajah 1.3 contoh hasil pengukuran. So bila kita ukur, kita akan dapati ada kuantiti fizik dia iaitu panjang. Contohnya kamu ukur panjang meja. Okay, dan kita ada magnitude. Magnitude maksudnya nilai, nombor. Kamu jangan takut dengan perkataan magnitude tu lah. Magnitude dia adalah nombor. Maksudnya kalau cikgu tanya berapa magnitude, maksudnya cikgu nak nombor. 20 ke, 10 ke, 5 ke, 6 ke, itu magnitude. Dia dalam bentuk nombor. Okay, seterusnya kita ada unit. Okay, unit ni dia tak nak kamu sebut 100 M, tapi cara yang betul adalah 100 meter. Cuma unit ni kita tak tulis dalam ejaan yang penuh, so kita hanya gunakan simbol dan M ni adalah simbol untuk meter. Jadi kita tulis 100 meter, 100 M sahaja. Jadi cara baca yang betul, panjang adalah bersamaan 100 meter. Jadi lepas ni kalau kita ukur apa-apa, jangan cakap 100 M atau 100 cm, tapi dia adalah 100 cm. Itu cara baca yang betul. Okay. Okay, kalau ada apa-apa soalan, tulis boleh tanya. Okay, seterusnya dia tunjukkan tentang pembaris. Okay, ini pembaris semua orang ada lah. Kita ada dua unit. Okay, unit metrik iaitu sentimeter dan unit imperial. So sekarang kebanyakan di Malaysia lah kita gunakan unit metrik. Okay, dan unit yang lebih betul adalah unit SI kan. Saya rasa kamu pernah dengar lah unit SI ni kita gunakan seluruh dunia lah untuk unit SI. Okay, SI unit. Okay, seterusnya adalah ini contoh lain, contoh unit metrik dan unit imperial pada tolok tekanan tayar. Okey, ni kalau kamu rajin pernah pergi ke stesen minyak, stesen petrol tu, Petronas ke, Petron ke, dekat tepi kalau ayah kamu isi angin untuk tayar, kereta ke, tayar motor ke, dekat paparan tu dia akan ada unit, ada dua unit metrik lah. Iaitu kita gunakan PSI ataupun Pascal PA. Lepas ni kalau pergi stesen minyak tu, rajin-rajin nak turun, tengok dekat dia punya skrin tu, bukan tempat yang isi minyak tu, tapi tempat yang isi tayar. Yang isi tayar, isi angin dalam tayar. Okay. So kalau ayah kamu isi angin, lepas ni turun, tengok dia punya skrin tu, okay, kita ada dua unit, PSI ataupun dan juga Pascal. Okay. Dia berbeza bilangan dia, so depends lah, ada orang guna Pascal, ada orang guna PSI. Okay. Okay, so contoh-contoh lain unit imperial ialah gallon, batu, kaki dan ela. So maybe kamu tak pernah dengar unit-unit imperial ni sebab dia dah jarang digunakan lah. Selalunya orang-orang tua ataupun ayah kamu maybe guna certain pekerjaan masih lagi gunakan unit imperial, tapi sekarang ni kita gunakan unit metrik lah. Okay. Okay, seterusnya kita tengok kuantiti asas dan kuantiti terbitan. Okay, kuantiti asas kuantiti fizik yang tidak boleh diterbitkan daripada kuantiti fizik yang lain. Okay, dia tak boleh diterbitkan ni maksudnya kamu tak boleh mereka dia ataupun nak gabung mana-mana kuantiti untuk hasilkan kuantiti fizik. Sebab dia satu je, kamu tak boleh nak
unit lain. Okey, itu adalah kuantiti asas. Manakala kalau kuantiti terbitan pula adalah kuantiti maksudnya kita boleh perihalkan dalam gunakan kuantiti asas. Kita gabungkan. Okey, apa nanti cikgu terangkan. Okey, so ni kuantiti asas, unit SI dan simbol. So ini kuantiti asas, panjang, simbol dia L. Okey, cara tulis L ni adalah tulis cara tulis L untuk panjang. Okay. Cara tulis L untuk panjang. Okay, lepas tu kita ada GSIM, simbolnya adalah M. Masa, simbolnya adalah T kecil. Okay, suhu termodinamik T. Okay, ini dalam unit Kelvin sebab tu dia dalam huruf besar. Lepas tu kita ada static I. Keamatan berdiri dalam dia punya simbol dia I juga, tapi dekat bawah dia ada B kecil. Okay, lepas tu kita ada kuantiti bahan iaitu simbolnya adalah N kecil. So setiap simbol ini kamu mesti ingat dan tulis dalam huruf yang betul. Maksudnya kalau GSIM kamu tak boleh tulis huruf M besar. Sebab bila tulis huruf M besar tu dia akan membawa maksud yang lain. So GSIM mesti tulis M kecil. Okay, kalau masa kecil, tulis T besar sebab T besar mewakili suhu termodinamik. Okay, so dalam kuantiti asas dan simbolnya ini, yang biasa kita gunakan adalah panjang, GSIM, masa dan suhu. Untuk arus elektrik, keamatan dan kuantiti bahan ni jaranglah kalau macam arus elektrik kita pakai bila kita belajar elektrik. Okay, cikgu rasa masa form 3 kamu ada belajar berapa arus, dan ada V sama IR. V besar tu mewakili voltan, lepas tu I besar tu mewakili arus dan R besar tu mewakili rintangan. So itu kamu dah belajar masa tingkatan 3. Okay. Okay, lepas tu kita ada unit SI dan simbolnya. So unit SI ini adalah unit yang digunakan dan diterima pakai oleh seluruh manusia lah, seluruh saintis di dunia ni. Jadi kamu pergi mana-mana pun kamu gunakan unit SI lah. Okay, so kalau panjang unit dia meter, GSIM, kilogram, masa saat, suhu Kelvin. Kita tak gunakan darjah Celsius. Darjah Celsius tu dia bukan unit SI untuk suhu. Okay, apa beza Kelvin dan darjah Celsius? Bezanya adalah 273 Kelvin, 273. Nanti kita akan belajar dalam tajuk haba macam mana kita nak convert daripada darjah Celsius kepada Kelvin lah. Okay, lepas tu arus elektrik ampere. Okay, ni sebutan dia ampere, bukan ampere ke apa, ampere. Okay, keamatan candela dan kuantiti bahan mol. Okay, kuantiti bahan ni kamu akan jumpa nanti bila kamu belajar dalam kimia, 1 mol bahan 1 mol. Okay, candela ni keamatan cahaya jarang kita gunakan. Okay, so ini adalah simbol. So bila kita ukur panjang, okay, dan kita gunakan simbol inilah untuk menunjukkan unit bagi pengukuran anda. Sebab apa kita kena ada unit dia? Supaya kamu tahu nilai itu atau kuantiti itu adalah untuk apa. Okay, contohnya kalau kamu dapati ada 100, kamu baca-baca lah, lepas tu dia kata 100 kilogram. So maksudnya kat sini kita tak tahu apa benda 100 kilogram ni kan, tapi kita tengok unit, oh unit dia kg. So kalau kg maksudnya unit dia kilogram, so dia adalah berkaitan dengan GSIM. Jadi bila tulis, bila kamu dengar je perkataan 100 kilogram, itu menunjukkan GSIM. Okey, tapi dalam biasa-biasa yang kita hidup sekarang ni, kita gunakan perkataan berat. Contohnya berapa berat kamu, berapa berat badan kamu? 50 kilogram cikgu. Okey, baik. Kamu dah belajar masa tingkatan 1 beza GSIM dan berat. Sepatutnya yang dalam kilogram itu adalah GSIM dan bukannya berat. Okey, berat, beza GSIM dan berat adalah GSIM ni dia tidak berubah mengikut tempat. Kat mana-mana pun GSIM ni adalah sama, nilai dia adalah sama. Kau pergi bulan ke, kau pergi bintang ke, planet Mare ke, duduk kat kutub selatan ke, kutub utara ke, nilai GSIM adalah sama. Tapi kalau
berat dia bergantung kepada nilai graviti sesuatu tempat. So kalau kamu pergi kamu pergi bulan, graviti bulan adalah 1/6 daripada graviti bumi. Jadi bila kamu timbang berat kamu dekat bulan, nilainya akan menjadi lebih kecil berbanding berat kamu di bumi. Dan untuk berat, unitnya adalah Newton, bukannya kilogram. Okay, unit untuk berat adalah Newton. Okay, so latihan dulu. Okay, Newton untuk berat. So ingat untuk jisim, kilogram, unitnya kilogram adalah untuk jisim dan simbolnya adalah M. Okay, so ini adalah kuantiti asas. Kamu mesti ingat semua ni lah simbol, sebab simbol ini kita akan gunakan dalam rumus. Okay, nanti kamu tengok rumus nanti dan simbol ini kamu akan gunakan bila kamu buat pengiraan dan pengukuran untuk kamu tunjukkan berapa nilai kamu punya unit dia. Okay, unit untuk pengukuran kamu. Okay, ada soalan setakat ni? Semua okay ke? Okey, Okay, cikgu. seterusnya. Boleh. Boleh Okay, tak apa, nanti kita buat latihan. Okay, seterusnya kita pergi kepada kuantiti terbitan. Okay, ni contoh kuantiti terbitan. Lepas ni ada banyak lagi, so ni contoh dulu. Okay, contoh kuantiti terbitan adalah isi padu, simbolnya B huruf besar. Okay, rumus dia adalah isi padu sama dengan L kuasa 3. Maksudnya L darab L. So L ni apa? L adalah panjang. So kat sini kamu tengok isi padu adalah kuantiti terbitan iaitu gabungan tiga panjang. Maksudnya kuantiti asas ni dia digabungkan 3. Kalau beza dengan panjang ni satu je. Okay, panjang L sahaja. Satulah, kuasa 1 sahaja. Kalau isi padu B maksudnya panjang darab panjang lah. Tapi kita biasanya guna panjang darab lebar darab tinggi kan. Tapi pengukurannya secara asasnya adalah panjang. Jadi rumusnya B sama dengan L kuasa 3. Okay, seterusnya kita tengok ketempatan, simbolnya adalah rho. Okay, RHO. Okay, secara sebutannya adalah rho, ada HRO je, rho. So cara tulis untuk rho ni adalah daripada bawah ke atas. Okay, so rho sama dengan ataupun ketempatan sama dengan M bahagi dengan B. So M ni apa? M adalah jisim bahagi dengan B. B adalah isi padu. Jadi kalau kita tulis semula secara panjangnya adalah M ataupun jisim bahagi dengan L darab darab L, yes. Okay, good. Okay, so seterusnya halaju V kecil. Ingat mesti tulis huruf yang betul lah. Kalau V kecil untuk halaju dan isi padu V besar. So V sama dengan L bahagi T iaitu panjang bahagi masa. Okay, dan cas elektrik. Okay, simbolnya adalah Q sama dengan Q sama dengan I. I adalah arus elektrik dan T adalah masa. So maksudnya dia nak tahu berapa banyak cas yang kamu gunakan bila kamu on alat elektrik ke, macam tu lah dalam beberapa tempoh. Okay. Okay, so ni contoh Raja 1.4, contoh memeliharkan kuantiti terbitan. So ni macam yang cikgu buat tadi lah. Okay, kita ada ketempatan rumusnya rho sama dengan M over V, sebutan dan kuantiti asas dia M bahagi L darab L dan unit SI nya adalah kilogram meter per negatif 3, per 3. Per meter negatif 3, okay. So cara cikgu ajar kamu cara untuk dapatkan unit ni kamu tak perlu hafal. Saya ajar sekarang cara untuk kamu dapatkan unit apa-apa kuantiti terbitan yang kamu tak perlu hafal unit dia secara keseluruhan, tapi kamu mesti hafal yang ini sahaja, unit untuk kuantiti asas. Kalau kamu boleh hafal semua ni, untuk kuantiti terbitan kamu tak perlu hafal unit. So caranya senang sahaja. Daripada rumus ini, daripada sebutan dalam kuantiti asas ni, kamu buat dia unit satu per satu. Okay, contohnya M. M ni adalah jisim dan unit ni adalah kilogram. So, tulis dulu kat atas, kilogram. Okay, lepas tu bawah ni adalah L darab L darab L.
So L adalah panjang, unitnya adalah meter. So maksudnya meter darab meter darab meter. Okay, jadi kg bahagi meter kuasa 3. Okay, so unit untuk ketempatan adalah kg bahagi meter kuasa 3. Kalau kamu nak bawa naik dia ke atas macam yang ini kan atas semua kan. Yang ni bahagi duduk kat bawah. Kamu bawa naik atas semua, kamu negatifkan sahaja kuasa 3 tu. So kamu akan dapat kg m negatif 3. Okay, senang kan? So tak payah hafal unit untuk ketempatan, cuma kamu kena ingat rumus dia dan kamu boleh buat unit sendirilah. Okay, so kg meter negatif 3 dekat atas ni. Sebab apa negatif? Sebab asalnya adalah di bawah. Bila kamu buat naik atas, dia jadi negatif. Ni kuasa kamu boleh bila nanti kamu belajar matematik pun nombor negatif ni buat naik atas pun dia akan jadi negatif macam ni lah. Okay, so sekarang kita buat aktiviti satu persatu. Buat turun jaluri tak payah buat turun. Kamu guna saja buku teks kamu tu, isi dalam buku teks anda dengan menggunakan pensel. Okay, isikan ruangan yang kosong ni. Okay, isikan ruangan yang kosong. Cikgu bagi kamu berapa? Nak 5 minit? Cukup. Contoh cikgu buat satu dulu, luas. Okay, dia dah bagi rumus untuk kamu. A sama dengan, A ni adalah simbolnya, simbol untuk luas. L kuasa 2. Maksudnya, sebutan dalam kuantiti asasnya adalah L darab L. Okay, sebutan dalam unit asas SI, so maksudnya dia nak tahu unit dia berapa. So L darab L, L ni unit dia M. So M darab M, meter darab meter adalah meter kuasa 2. So kat sini jawapannya meter kuasa 2. Okay, boleh? Okay, cikgu bagi kamu 10 minit. 11.10 kita akan bincang jawapan ni. Cikgu akan panggil lah seorang-seorang untuk bagi tahu jawapan. Okay, boleh Ada apa-apa soalan kamu boleh tanya dekat chat. Okay, boleh mula sekarang buat.
Okey, okey, dah siap kah? Okey, Adam cuba Belum, bagi tahu jawapan. belum siap lagi. Belum siap, tak apa. Adam buat isi padu sekarang juga Adam. Aduh. Adam isi padu. Okey, Adam isi padu. Siapa lagi ni? Ainul. Syam. Ainul kan? Cikgu. Okey, apa lagi? Amna. Amna Halalu. Okey, Marzuk ada tak? Marzuk? Marzuk tak ada. Ada? Okey. Marzuk apa pula? Pecutan. Boleh? Boleh. Tak boleh? Boleh. Cuba. Boleh. Okey, good. Azul buat dulu. Adam dah ada jawapan Adam? Belum. Soalan dulu tu. Belum. Senang je ni isi padu ni Adam. Tengok betul-betul. Iya tak? Saya nak cuba. Yelah, buat. Aina nak cuba? Cuba. Nombor sepadu cikgu. Aina tadi cikgu bagi apa? Haraju kan? Ketupatan cikgu. Saya ketupatan. Yang ketupatan pun saya dapat. Ketupatan. Okey. Habis tu isi padu tak dapat? Isi padu senang je. Saya lah cikgu. Buatlah. Okey, siapa tu? Siapa nak cuba? Okey, isi padu dulu. Kita bincang. Okey, isi padu. Cikgu tu dah jawapan. Okey, siapa nak cuba tadi? Saya. Okey, saya tu siapa? Syairah. Okey, Syairah cuba. Okey, isi padu. Okey, sebutan dalam kuantiti asal. Siapa dia, Syairah? M sama dengan I darab satu. I. Tak ada I. L lah weh. L. L bukan I. L. L. Okey, L apa? L darab L. L. Okey, good. L darab L. Okey, kenapa L darab L? Tiga ni. Sebab ada kuasa 3. Sebab L kat sini kuasa 3, so kita darab 3 kali lah. Okey, sebutan dalam unit SI. Unit dia apa? M kuasa 3. Okey, good. M kuasa 3. Okey, senang je isi padu. Okey, next ketupatan. Siapa nak cuba? Saya. Ainul. Okey, good. Ainul ketupatan. So dia nak, dia dah bagi sebutan dalam kuantiti asal. Sekarang dia nak unit SI. Okey, apa unit dia? KGM negatif 3. Okey, good. KG negatif 3. Okey, semua dapat ke? Ada tak dapat? Okay, ni sama dapat kat atas ni kan? Tak dapat juga, cikgu tak tahu lah. Maju next. Siapa pula? Adam tak nak buat ke Adam? Amna. Cikgu dah bagi tahu dah Amna buat. Amna. Okey, Amna. Are you there, Amna? Amna Nafisa. Tak apa, Amna tak available lagi. Pecutan. Siapa tadi pecutan? Wani. Okey, Amna dah ready ke? Belum Saya. cikgu. Marzuk. Apa? Okey, siapa pecutan tadi? Saya. Marzuk ke? Okey, Marzuk. Okey, cuba pecutan. Unit. MS negatif 2.
Okay, good. MS negatif 2. Macam mana dapat MS negatif 2? Sebab Tu. T kuasa 2 bawa ke atas. Okay, so T kuasa 2 ni unit dia S. Jadi S kuasa 2 kan? So L unit dia M. So kita nak bawa naik atas MS negatif 2. Okay, faham tak macam mana dah? Macam mana punya urutan dalam komputer asas ni? Faham tak macam mana dia terbitkan, dikeluarkan benda ni? Dia adalah gabungan ni. Okay, kamu tengok pecutan A sama dengan B per T. So V adalah L per T. So ini adalah mewakili halaju. Okay, L bahagi T mewakili halaju. V inilah. Okay, kita wakilkan V ni dengan L bahagi T. So kita ada satu lagi T. T ini adalah di sini. So bila kita gabungkan L bahagi T darab T. Jadilah L per T kuasa 2. So unit dia MS negatif 2. Sekejap. Kenapa T darab 2? Kenapa T 2 kali? Okay, sebab B ni pecutan B bahagi T kan? B ni adalah halaju. So B ni sama ni. Sama dekat atas sini. So V sama dengan L per T. L per T ini, L bahagi T ini adalah V. Lepas tu T ni ada satu lagi. So kita darabkan T dekat sini lah. Tak nampak? Okay, macam ni A sama dengan V per T. Okay, ataupun dalam erti kata yang lain, V bahagi T. Okay. So V tu apa? V adalah ni. V adalah L bahagi dengan T. So V sama dengan L per T. Okay, bahagi T. So bahagi T ni kita boleh bagi darab iaitu L bahagi T darab 1 per T. So L darab 1 L T darab T T. Cikgu macam mana dalam asas SI? Apa dia? Macam mana dalam SI? Buat Okay, so ini T kuasa 2 Okay, sekarang kita nak unit keluar. Unit, okay, so L panjang, unit dia adalah M. Sekejap. Betul? Betul. Okay, so T masa. Unit dia apa untuk T masa? Masa unit dia S. Okay, so S. So sebabkan T ni kuasa 2, jadi S pun kuasa 2. Jadi M per S kuasa 2. Jadi kita nak ringkaskan dia, kita buat naik atas semua jadi M S negatif 2. Okay, boleh? Boleh. Kalau tak boleh bagi tahu, cikgu terangkan. Tak ada masalah. Okay Okay, sekarang Daya pula. Amna tadi dah ke Amna? Amna dah ready Amna? Amna tak ready. Adam, kamu tak buat lagi. Buat lagi Adam. Amna dah ready? Okay Amna. Sebutan dalam kuantiti asas. Okay. L per T kuasa 1. Okay L. Yes, tak payah kuasa 1. L per T saja. Okay, good Amna. Okay, very good. Okay, so Daya pula. Siapa nak cuba Daya? Syafiq ada Syafiq? Syafiq Zamri. Ada cikgu ada. Okay, Syafiq nak cuba Daya? Tak faham ah. Tiba-tiba tak faham. Itulah. Buat. Bahagian mana yang kamu tak faham? Yang
Yang sebutan dalam unit asas SI tu. Sebutan dalam unit asas SI. Okey, ini unit sahaja. Unit asas SI maksudnya dia nak tahu unit untuk kuantiti ni. Maksudnya luas, apa unit SI dia? Isi padu, apa unit SI dia? Jadi untuk daya, unit SI ni adalah kg, meter, saat negatif kuasa 2. kg, meter, saat negatif 2. Ini unit SI. Ini yang nama khas. Nama khas ni tak semua ada. Macam luas, dia tak ada untuk unit SI nama khas. Kalau yang ini, unit asas SI ni maksudnya ini adalah kuantiti asas. Daripada kuantiti asas ni, kita terbitkan unit dia berdasarkan kuantiti asas ni. Berbeza kalau dengan unit SI ni macam Newton. Macam mana kamu nak terbitkan Newton daripada rumus ni? Memang tak ada, memang tak dapat. Tapi ini adalah khas. Khas macam nama khas lah, nama khas untuk dia. Ini kamu boleh terbitkan daripada rumus. Dua-dua ini boleh diterima dalam peperiksaan sebab dua-dua ni adalah unit SI juga. Cuma selalunya daya kita akan gunakan Newton, N, dua besar sebab dia lagi mudah untuk tulis satu saja. Instead of kamu tulis unit asas SI ni panjang macam ni. Susah kamu nak ingat. So kita gunakan unit SI Newton sahaja. Boleh? Contoh lain macam tekanan. Okey, tekanan unit SI dia nama khas yang khas adalah Pascal. Maksudnya kalau kamu dengar perkataan Pascal, contohnya 2 Pascal. Maksudnya 2 menunjukkan tekanan lah, unit kuantiti untuk tekanan. Unit asas SI ni, yang ini kg, meter, negatif 1, saat negatif 2 diterbitkan ataupun ditulis berdasarkan rumus dia. Dua-dua ini boleh diterima. Contoh yang kawan kamu dah buat, contoh yang ni okey, luas, meter kuasa 2. Selama ni kamu belajar luas memang meter kuasa 2 cikgu, unit dia. Yes, tapi macam mana kita dapat unit meter kuasa 2 ni? Adalah berdasarkan rumus dia. Rumusnya adalah L kuasa 2 ataupun panjang darab panjang. Macam ni lah kita asingkan panjang darab panjang. Lepas tu kita dapatkan unit dia berdasarkan rumus ni sebabkan L ni unit dia M. So satu lagi pun M. So M darab M kita akan dapat M kuasa 2. Boleh ke? Boleh cikgu, boleh. Okey, cuba sekarang daya. Boleh jawab tak? M darab L bahagi T. Okey, betul. M. Sebab M ni dia ada asas kan? Okey, good. Darab T kuasa 2. darab apa? M darab L okey. bahagi T kuasa 2. Okey, good job. Okay, kuasa 2 L bahagi T kuasa 2 kamu ambil dekat sini kan? Ambil saja yang atas ni. So kamu dapat lah. So kalau kita tulis ringkas ni adalah L bahagi T kuasa 2. Okey, boleh? Boleh. Okey, momentum pula. Okey, siapa nak cuba momentum? Saya nak cuba cikgu. Siapa ni? Balkis? Macam mana jangan faham ni? Balkis ke? Ya. Okey, Balkis cuba. kg ms kuasa negatif 1. Jadi ms kuasa negatif 1. Okey, good job. KG untuk apa? KG unit untuk jisim daya. Yeah, M ni KG, lepas tu L unit dia M dan S unit dia S. So kenapa negatif 1? Sebab dia bawa naik dia. Okey. Wani nak cuba Wani? Wani
Ini ada ke? Tak ada. Ada, cikgu. Cuba nak cuba? Ada, okey. Okey, Wani nak cuba tekanan? Nak cuba ke Wani? Tak dapat lagi. Tak dapat Cikgu nak lagi. cuba, nak cuba. Okey, siapa nak cuba tu? Saya. Syafiq. Ah, Okey, Syafiq cuba. kg M negatif 2, S negatif 2. Sabar. kg. Yang tu yang mana cikgu? Tekanan Tekanan, bukan? Kalau kg. Tekanan. tekanan M darab L bagi T. Okey, sabar. Cikgu padam dah. Sekali lagi. M darab L M. bagi T. M darab L bahagi T. Tu je. T. Ya. Itu je, sure. Tiga air. Tak cikgu. T kuasa 2. T kuasa 2. Okey, lagi? Cuba lagi. Okey, ini ML bahagi T kuasa 2 ni apa? Untuk apa? Untuk Okey, tengok sini Tekanan P sama dengan F bahagi A kan? Okey, F ni adalah daya. So kita dah bincang tadi, daya ML bahagi T kuasa 2, betul tak? So ML bahagi T kuasa 2 ni adalah untuk F. F kamu dah buat. Sekarang A pula. Bahagi A. A berapa A? A berapa pula? A apa dia punya rumus dia? AI. I, tak ada I. L kuasa 2. L kuasa 2. Jadi darab 1 per L kuasa 2. Betul tak? Okay. So sekarang kita ada L ni kan? Ada 2 ketul di L ni. So macam mana kita nak buat sekarang? 1 kat atas, 2 kat bawah. M. Macam mana? Tak faham? Okay, sekejap. Macam nak pada ni. Okay. Okay, L kuasa 2 tadi kan? L darab L. Okay. Sekarang kita ada 1 L ke atas, kita ada 2 L di bawah. So macam mana kita nak buat? Kita nak ringkaskan dia. L bahagi L kuasa 2. So kita boleh cancel tak? Boleh. Boleh kan? So atas ni kita cancel. Cancel yang atas. Cancel atas, cancel 1 kat bawah. So tinggal 1 je L. So kita akan rumuskan M darab 1 sama dengan M bahagi T L T kuasa 2. So M unitnya kg. Lepas tu L adalah M yang meter. So negatif 1 sebab dia ada 1 je. Lepas tu T masa, unitnya adalah S saat. Lepas tu dia kuasa 2, jadi kita bawa naik atas jadi negatif 2. Okey, boleh? Faham ke? Faham. Boleh Okey, sekarang tenaga atau kerja? Siapa nak cuba pula? Muka. Siapa nak cuba? Saya. Siapa tu saya? Ainul? Okey, Ainul cuba. Dia nak sebutkan dalam unit SI ke cikgu kan? Yes, unit saja. Okey.
Jawapan dia KGM kuasa 2S. KG M Kuasa kuasa 2 S negatif 2. S negatif 2. Okey, good job Aina. Senang je kan ni sebab dia dah bagi ni kan? Okey, good. Yep. Okey, Chas. Siapa nak cuba Chas? Yes. Chas ni senang je. Kamu tengok balik. Chas. Betul lah. Okey, kita buat sama-sama. Chas. I ni apa? Arus. Arus. Okey, apa dia punya simbol? Untuk sebutan dalam kuantiti asas. Ya. Eh, Ha? Ha, A. I. I. A ke I? A. Eh. I. Okey, kita tengok balik kat sini. Kamu boleh kat sini balik kan? Boleh tengok kat sini kan? Okey. So arus elektrik dia adalah I. So kat sini I. Dia sebenarnya sama je. I darab T. Sebab kedua-dua ini sebenarnya sudah dalam kuantiti asas. Kamu tak perlu nak terbitkan dia berasingnya macam mana. Okey. Boleh? Siapa yang tak faham lagi? Jadi, kalau dalam jadual 1.3 ni, yang mana yang kamu kena hafal sebenarnya? Yang kamu kena hafal adalah rumus ini sahaja. Bila kamu ingat rumus ni, maksud cikgu rumus tu macam mana? Maksudnya kalau orang tanya macam mana kita nak kira luas? Oh, luas senang je, L kuasa 2 ataupun panjang darab panjang. Isi padu, L kuasa 3. Ketepatan jisim per isi padu. So bila kamu ingat rumus ini, secara automatik kamu akan tahu cara nak kira dia dan kamu tahu apakah unitnya. Jadi bila kamu ingat dia punya rumus, kamu tak payahlah susah payah nak hafal unit SI, unit asas SI ni. So nanti dia akan jadi mudah lah bila kamu faham macam mana nak terbitkan rumus. Sangat-sangat mudah dalam pengiraan kamu masa akan datang. Okey, ada soalan? Adam sampai ke sudah tak jawab? Adam. Jadi saya jawab. Saya ni susah tu. Kat mana yang susah Adam? Dia nak buat pick up Kat mana Adam? Tak, saya dah dapat dah. Tadi je. Oh sekarang dah dapat dah? Dapat hidayah dah. Dah kamu buka hati kamu. Macam Bismillah tak tadi belajar? Tak lupa lah. Okey, tak apa. Okey, so ada soalan lagi yang ni? Cikgu harap semua faham lah. Sebenarnya apa yang kita buat tadi, aktiviti 1.1 adalah gabungan daripada jadual 1.1 dan jadual 1.2 sebenarnya lah. Kamu gunakan yang jadual 1.1 tu sahaja untuk dapatkan unit, okey, simbol dia, semua tu. Okey. Kalau tak ada soalan, kita terus kepada kuantiti skala dan kuantiti vektor. Okey. Senang je. Soalan paling senang. Kuantiti skala, kuantiti vektor. Kuantiti skala maksudnya ada magnitude sahaja. Ingat tak tadi apa magnitude? Apa tu magnitude? Nombor. Yes, nombor ataupun nilai lah. Kuantiti maksudnya berapa? 10, 20, 30, 40 macam tu lah. Okay, magnitude. Kalau kuantiti vektor mesti ada dua. Magnitude iaitu nombor berapa nilai dia. Okay. Dan arah. Maksudnya kuantiti tu pergi ke kanan ke, pergi ke kiri ke. Itu maksudnya kalau kuantiti vektor lah. Magnitude dan arah. Kalau kuantiti skala ada magnitude sahaja. Okay, so kita tengok situasi. Okay, beza situasi 1 dan situasi 2. Situasi 1, cikgu dia ni suruh lari sejauh 50 meter. Okay, tak ada arah. Tak ada arah, yes. Tapi situasi 2,
Dia kena ada itu ke arah pokok. So yang ini adalah kuantiti vektor, ini adalah kuantiti skala. Okay. Kuantiti skala ialah kuantiti fizik yang mempunyai magnitud sahaja, manakala kuantiti vektor ialah kuantiti fizik yang mengandungi mempunyai magnitud dan arah. Okey. Senang je kan? Skala kuantiti sahaja, magnitud sahaja, kuantiti vektor ada magnitud dan arah. Cara 1.4 menunjukkan contoh-contoh kuantiti skala dan kuantiti vektor. Okay, so kuantiti skala ni banyaklah, kita ada jarak, luas. Maksudnya macam ni, kuantiti skala ni kalau kamu nak senang faham, maksudnya benda tu, nilai dia tu tidak akan berubah kalau kamu ke kanan ataupun kamu ke kiri. Contohnya masa, kamu duduk dekat dapur ke, kamu duduk dalam bilik ke, bergerak ke kanan ke, bergerak ke kiri ke, sama sahaja masa dia. Panjang, suhu, tak adalah pula suhu, contohnya suhu badan kamu sekarang 37. Tapi bila kamu bergerak ke kanan dia jadi 36. Bergerak ke kiri jadi 35. Tak kan? Dia tak berubah. So itu menunjukkan kuantiti skala. Manakala kuantiti vektor ni adalah kuantiti yang ada arah. Contohnya sesaran. Sesaran ni adalah jarak yang terpendek. Beza jarak dan sesaran, jarak ni dia tak ikut, dia tak terpendek semua yang kamu lalu. Okay. Contoh macam ni Okay, contoh dia okay, ada A, lepas tu ada B dan ada C. Okay, lepas tu kamu daripada susah dah pula Cuba buka sekejap. Okay, ada A dan ada B. Okay, ada A, ada B dan ada C. Okay, kamu bergerak dari A ke C. Jarak kamu, kamu bergerak bila kamu bergerak dari A, kamu pergi ke B. Lepas tu kamu pergi ke C. Sampailah dekat C. Katakanlah jarak AB ni adalah 2 cm, 2 meter. So B ke C ni adalah 1 meter. Okay, so jarak kamu adalah 2 tambah 1 lah, 3 kan? Jarak jarak. Okay, jarak sama dengan 3 meter. Okay. Tapi kalau sesaran adalah jarak terpendek. Okay, jarak terpendek. So sesaran kamu adalah ini, A ke C. Ini adalah sesaran. Ini adalah sesaran. Sesaran ni maksudnya adalah jarak dari titik mula ke titik akhir. Itu sesaran. Jarak dari titik mula ke titik akhir. Bukannya jarak yang dilalui oleh semua, bukan. Tapi sesaran adalah jarak dari titik mula ke titik akhir. Okay, contoh contoh siapa Siti. Siti dia pergi daripada A, dia pergi B, dia pergi kepada C, lepas tu dia balik semula ke A. Okay, berapa sesaran Siti? 3 Apa pula tunggu. Betul? Sekali lagi. Siti berjalan dari A ke B, pergi ke C, balik semula ke A. Berapa sesaran Siti? Wow. 5. Alah, kosong. Agak kosong ni. Sesaran adalah jarak dari titik mula ke titik akhir. Siti mula kat mana tadi? Oh, A. A. Lepas tu Siti habis kat mana? A juga. A. Jadi sesarannya? Sifar. Sifar. Tapi jarak sifar tak? Jarak tak sifar. Jarak kamu kena tambah lah. AB, BC, CA. Faham tak? Faham tak beza jarak dan sesaran? Faham. Boleh jarak ni maksudnya panjang yang kamu lalu tu lah, yang diukur. Kalau sesaran, jarak dari titik mula ke titik akhir. Okay?
Okey. Kalau tak ada apa-apa soalan, maksudnya kita sampai kat sini lah belajar. So sekarang cikgu nak kamu buat latihan pemantik 1.1. Tak perlu buat dalam buku tulis, kita buat sekarang saja. Sebab kita ada lagi 25 minit sebelum habis kelas. So kamu buat sekarang, cikgu bagi masa 5 minit. Buat dekat buku teks saja guna pensel. Lepas tu kita bincang lagi macam tadi. Okey, boleh? Tulis je jawapan kat tepi-tepi ni. Boleh Okey, Adam nanti sedia soalan nombor 1. Oh, gampang. Dengki. Okey, boleh? Okey, 10 minit bermula dari sekarang. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya cikgu kalau tak faham. Fendi sedang membahas suatu bagaimana. Okey, boleh buat sekarang Oi, macam mana? Tak ada dah. 1.6 mil. Apakah unit asas simbol unit? Unit asas simbol yang diperlukan simbol kuantiti. Unit asas simbol unit simbol kuantiti beza yang berkurang dari 1.6. Unit asas dia unit asas unit asas dia simbol unit dia S magnitude nombor dia 6 dan simbol kuantiti fizik Besaran. apakah perbezaan antara aku belum tidak Ya, Marzuk, kenapa? Marzuk angkat tangan, ada soalan ke Marzuk? Tak faham. Tak faham? Soalan mana Marzuk? Sesaran. Sesaran yang tadi ke yang cikgu terangkan tadi? Okey, sesaran. Baik, beza sesaran dengan jarak Jarak ni adalah jumlah keseluruhan panjang yang dilalui. Itu jarak lah contohnya. Okey, cikgu bagi contoh lain. Okey, contohnya kita ada A. Okey, lepas tu kita ada B. Lepas tu kita ada C. Okey, so jarak A ke B ni katakanlah 2 meter. Okey, lepas tu B ke C ni katakanlah 3 meter. Okey. 2 meter, 3 meter. Okey, katakanlah B ni, okey kamu duduk kat sini ni kamu. Okey, Marzuk duduk kat sini. Marzuk duduk kat B ni. Okey, Marzuk pun jalan pergi ke A. Lepas tu jalan pergi ke A. Lepas tu Marzuk pun jalan dari A pergi ke C. Okey, boleh mula-mula Marzuk mula dekat B Okey, ni titik mula Marzuk. Marzuk mula dekat B.
Marzuk jalan dari dari B ni Marzuk jalan pergi A. Lepas tu sampai dekat A, Marzuk pusing balik dan pergi dekat C. Okay, so Marzuk pun berhentilah dekat C ni. Marzuk berhenti kat sini, stop. Okay, stop kat sini lah. Okay, so kena pasti ini titik mula, ini titik akhir Marzuk. Boleh? Faham? Boleh. Faham. Okay. Okay, jarak ni, kuantiti skala ni adalah jumlah keseluruhan yang dilalui oleh Marzuk. Jarak adalah panjang yang dilalui oleh Marzuk keseluruhan. So iaitu jaraknya adalah berapa kamu rasa? 2 2 M. lagi. Jarak sama dengan 2 tambah? Sesaran. Bukan. Jarak dulu. Bukan sesaran. Sekarang kita cakap pasal jarak dulu. Beza jarak dengan sesaran. Cikgu bagi tahu sekarang. Okey. Jarak ni yang dilalui oleh Marzuk. Tadi Marzuk daripada B kan? Marzuk start dekat B. Marzuk pergi dekat A. So 2 meter, betul? 2 meter. Lepas tu Marzuk jalan lagi dari A pergi ke C. Okey, so dari A ke C ni berapa jarak dia? Berapa Marzuk? B ke A, jaraknya 2 meter. Okay, so Marzuk mula dari B pergi ke A. So 2 meter. Lepas tu Marzuk jalan lagi A ke C. Sampai dekat C ni Marzuk berhenti. So dari A ke B ke A adalah 2 meter. A ke C adalah 5 meter. Sebab 2 tambah 3. So 5 kat sini. 5 meter lah. Jadi jarak adalah 7 meter. Ini jarak. Tapi kalau sesaran, sesaran adalah jarak di antara titik mula dengan titik akhir. Marzuk mula dekat B, habis dekat C. So sesarannya adalah 3 meter sahaja. Faham tak Marzuk? Tak faham. Tak faham? Okey, jarak. Okey, mula-mula faham tak cerita ni? ABC ni, faham tak? Faham. Faham. Okey, Marzuk mula dekat mana? Mula dekat B. Okey, mula dekat B. Habis dekat mana? Dekat C. Okey, dekat C. Jarak ni. Jarak adalah keseluruhan yang Marzuk lalu. Semua panjang yang Marzuk lalu ni. Marzuk lalu kat mana tadi? B pergi A, lepas tu A pergi C. Betul? Betul. Okey, so tu jarak. So jarak Marzuk adalah 2 sebab B ke A ni 2 meter tambah 5. Kenapa 5? Sebab A ke C adalah 5 meter. Jadi jarak yang dilalui oleh Marzuk adalah 7 meter. Okey, faham tak yang ni? Faham. Okey. Kalau sesaran pula, sesaran adalah panjang dari titik mula ke titik akhir. Marzuk mula kat mana tadi? Mula dekat B kan? Okey, tamat dekat C. Okey, sesaran adalah jarak atau panjang dari titik mula ke titik akhir. Maksudnya dari B ke C. Betul tak? Betul. Okey, sebab mula dekat B, habis dekat C. Jadi jarak B ke C adalah 3 meter. Jadi sesarannya adalah 3 meter, jarak adalah 7 meter. Okey, boleh Marzuk? Faham? 3 meter. 3 meter. Ke 1 meter. Kenapa 1 meter? B ke C. B ke C ni kan 3 meter ni cikgu tulis. Oh, Marzuk tengok yang ni ke? Bukan yang ni, yang baru. Yang baru, yang ni. Boleh ke ni? Okey, tak apa. Macam ni. Bagi soalan lain. Okey, kita bagi soalan lain. Dia bagi soalan lain. Sekejap
Okay, tengok lain. Okay. Ada X, Y, okay, lepas tu ada A dekat sini. Okay, jarak X ke Y 2 meter. Dua kat sini 2 meter. Ini satu meter. Okey, kita nampak sekarang ada X, Y, A dan Z. X, Y 2 meter, Y, A 1 meter, A, Z 1 meter. Okey, boleh? Okey, sekarang mari jalan dari X ke Y. Lepas tu jalan lagi Y ke A. Jalan lagi sampai Z. Lepas tu masuk patah balik ke Y. Okay, so masuk jalan ni X, Y, A, Z. Tu balik semula ke Y. Okay, lalu dekat A lah. Tadi ada A. Kita buat lagi. A dan ke Y. Okay, so masuk mula dekat X, habis dekat Y. Okay, berapa jarak? Berapa jarak? 8 meter. 2, 3, 4, 5, 8. 6. 6 kan? 2, 3, 4, 5, 6. Betul? Okay, so jarak adalah 6 meter. Okay, sasaran berapa sasaran? Sasaran? Ingat sasaran adalah jarak dari titik mula ke titik akhir. 2 meter. Berapa? 2 meter. Yes, 2 meter. Sebab dia mula dekat X, habis dekat Y. So sasaran 2 meter. Faham dah sekarang? Faham? Okay, good. Okay, boleh sambung buat latihan. Okay, kita ada 10 minit lagi. Dah siap ke semua? Boleh kita bincang? Latihan formatif 1.1. Adam nombor 1, Adam. Adam tak nak jawab. Okey, Azrul. Mana Azrul? Adam nak jawab ke tak? Mana Ya, nak. cikgu Adam? Nak jawab ke tak? Nak. Okey, nak jawab. Okey, Okey. Nombor 1 Adam. Okey, yang lain semua semak Ada soalan terus tanya. Satu Okey, dan salah lima. Satu. Poin 65. Yang mana Adam? 1A. Betul tak? Apa jawapannya? 165. Salah Adam. Apa soalan dia tu? Ya, salah. Yang tekan kuantiti fizik yang diukur. Ya, kuantiti fizik. Apa kuantiti fizik yang diukur? Kuantiti skalar. Salah. Panjang. Ya, betul. Siapa yang betul tu? Wani. Wani. Tu adalah panjang. Betul tak? Ya dah. Dia ukur panjang pelajar ini. Keliru kenapa? Sebab dia kata kuantiti fizik kan? Tengok balik dekat atas sekali. Kuantiti fizik ada dua, iaitu kuantiti asas dan kuantiti terbitan. So pilihlah di antara kuantiti asas ni. Yang ni lah ni. Simak. Ini adalah kuantiti fizik. Raja 1.2. Adam, raja
Darjah 1.2 muka surat 4 itu adalah kuantiti fizik. So panjang adalah kuantiti fizik. So cikgu tu dia ukur panjang. Okey, soalan B pula. Adam, Meter. apa yang meter? Saya jawab meter. Yelah, soalan B tu ada banyak soalan tu Adam. Unit Ya. asas, apa unit asas dia? Asas dia panjang. Salah Adam. Panjang tu kuantiti Adam. Unit asas, apa unit asas dia kelas? L. Ha? Meter. Yes, Bukan meter. Bukan M. M tu apa? Simbol unit. Yes, bukan di same simbol unit. Unit asas adalah meter. Simbol unit adalah M. Okey, magnitude kuantiti fizik. 1.6. 1.65. Bagus, betul. 1.65. Okey, simbol kuantiti fizik yang diukur. L. L, betul. Okey, simbolnya adalah L. Kuantiti fizik magnitude dia 1.65. Okey, simbol unit adalah M dan unit asasnya adalah meter. Okey, boleh. Adam seorang tak faham. 2A saya jawab. Adam ni tak fokus ni, cikgu rasa. Okey, soalan nombor 2 pula. Siapa nak jawab? Saya. Adam nak jawab lagi? Boleh Siapa nak ke? cuba? Boleh? Okey, Adam nak cuba lagi. Okey, second try. Okey. Kuantiti fizik, kuantiti skala, dia ada magnitude. Tapi kalau kuantiti vektor, dia ada magnitude dan arah. Bagus. First time Adam betul. Bagus. Aduh, malu ke? Okey, 2B pula. Nak cuba 2B? Cikgu bagi orang lain lah pula. Siapa lagi yang belum ni? Azrul? Azrul nak cuba? Boleh cikgu? Okey, Azrul cuba 2B. Okay, lebih. Okay, untuk kuantiti skalar ada panjang, masa. Kalau kuantiti vektor, laju dan percutan. Panjang. Yang mana panjang? Kuantiti color. Betul. Mana panjangnya? Betul ke panjang? Betul cikgu? Jarak. Jarak bukan panjang. Jarak yang ni. Jarak dari rumahnya ke Kota Kinabalu adalah 135 km. Ini adalah jarak. So kuantiti skala dia jarak, betul. Satu lagi adalah masa. Okey, good job Azrul. Okey, kuantiti vektor apa tadi? Laju dan percutan. Laju dan Dan percutan. Laju dan percutan. Okey, betul. Okey, soalan nombor 3 pula. Cepat-cepat. 7 minit lagi. Siapa nak cuba nombor 3? Siapa lagi tak bercakap ni? Kaisara? Kaisara, are you there? Tak buat lagi cikgu. Kaisara ni buat apa dari tadi? Tak sampai lagi. Boleh jawab je dah. Sabarlah. Kau, aku dah kena petik berapa kali dah. Ni melebih. Okey, siapa lagi? Afrina? Afrina ada tak? Afrina? Siapa lagi ni? Arisa Yusrina. Yang belum bercakap ni. Alia. Alia lah Alia. Alia nombor 3 Alia. Tak ada ke Alia? Cikgu Alia mana? Alia Ada berapa Prati. Alia? Alia Fatihah. Okey, Alia Fatihah. Nombor 3
Okey, nombor 3. Kenal pasti kuantiti asas dan kuantiti terbitan. Bekas berisi sampel air kolam sebanyak 500 ml tu kuantiti asas. Okey, lagi betul. Seketul batu unik yang berjisim 950 gram tu asas. Okey, good. Tali berukuran 1.5 meter tu terbitan. Kenapa? Sebab dia apa ni? Dia dah dua. Dia punya tu dah sebab dia apa ni tali tu macam mana eh? Ha. Hmm. Hmm. Macam mana Alia? Alia Fatihah. Cikgu panggil Fatihah lah. Okey, Fatihah. Tali berukuran 1. Okey. Sebab ukuran dia meter, so tali tu panjang. Kalau panjang kan formula dia panjang darab lebar. Kan? Bukan. Macam mana nak cakap tak tahu. Okey. Untuk tali berukuran 1.5 meter itu adalah kuantiti asas. Sebab dia panjang saja. Betul tak? Faham. Maksudnya dia nak bagi tahu tali berukuran 1.5 meter tu maksudnya ada satu tali, seutas tali panjang dia 1.5 meter. So dia adalah kuantiti asas. Okey, kain kemah pula. Kain kemah tu dia terbitan. Yes, terbitan. Iaitu apa? 7.2 meter kuasa 2. Itu adalah untuk apa tu? Kuantiti terbitan apa? Untuk panjang. Salah. Kuantiti terbitan. Tengok jadual 1.3. 1.3 yang kita buat tadi. Ini asas je ke? Bukan, cikgu nak kuantiti terbitan. Luas. Luas. Yes, betul. Okey, so soalan nombor 3 ni kuantiti terbitan hanya ada satu sahaja iaitu kain kemah. Yang lain semuanya adalah kuantiti asas. Termasuklah masa selama 30 minit. Okey, good job. So cikgu rasa secara keseluruhan kamu semua dah faham. Ada apa-apa soalan sebelum kita tamatkan kelas hari ni? Tak ada. Boleh faham tak saya ajar? InsyaAllah boleh. Okey, faham. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Tak ada homework. Nak homework ke? Enak. Tengok ada homework tak? Okey, tak ada homework lagi minggu ni. Minggu depan baru kita homework. Okey? Okey, so itu sahaja. Ada 2 minit lagi. Ada apa-apa kata-kata terakhir? Ada apa-apa kata-kata terakhir? By the way, siapa ketua kelas? Tak tahu lagi. Oh, tak tahu lagi. Oh, tak ada. Ada cikgu. Okey, itu kamu bincang dengan guru kelas lah kan? Bukan guru kelas kamu. Okey, so yang lain sebab kehadiran kita tak penuh ni, so cikgu harap nanti kamu boleh inform dekat rakan-rakan yang lain supaya boleh masuklah untuk Google Meet kita yang seterusnya. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, kelas kita berakhir di sini. Okey, bye korang. Jumpa lagi next week. Okey? Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Bye. Okay, bye. Boleh left. Bye. Sama-sama, Baki. Terima kasih cikgu. Okay. Sama-sama, Najwa.